السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang bahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita boleh sama-sama kita berkumpul pada satu tempat untuk kita dengar sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sakut paut dengan peristiwaan ibrah, peristiwaan melalui kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa di sinilah, terutamanya sahibus samahah mufti kita Dr. Asri Zainal Abidin hafizahullahu ta'ala, dan ahli jawatan kuasa di sini yang sudi jepuknya saya berkongsi di dalam ini majlis. Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni tak lain tak bukan supaya menjadikan rahmat kepada sekalian alam. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan engkau ya Rasulullah malaikat supaya jadi rahmat, benda yang jadi kesejahteraan, jadi perkara yang jadi sejuknya mata hati bagi sekalian alam, bukan khusus kepada manusia, bahkan jin pun dapat juga rahmat ini. Siapakah binatang, ternak dan segala-gala perkara yang ada atas muka bumi ini dapatnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kedatangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah dinyatakan sifatnya di dalam kitab-kitab sebelum daripada dia itu datang kepada ini dunia. Ada di dalam kitab Taurat sifat Nabi kita, ada di dalam kitab Injil sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15 hingga 16, Allah Ta'ala telah firman kata, "Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab,
Maksud di sini al-Yahuda wan Nasara. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul bagi kami. Allah Subhanahu wa taala mengidafahkan, menisbahkan rasul kepada dirinya sendiri. Ini dinamakan idafatut tasyrif, untuk nak memuliakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Faham kata Nabi kita ni datang kepada ini dunia bukannya dapat pangkat kenabian, kerasulan itu dengan usaha Nabi. Itu bukan. Bahkan Nabi kita datang kepada ini dunia pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantik ke daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah taala kata qad ja'akum rasuluna, rasul kami. Kedatangan Nabi ini yubayyinu lakum, supaya menyatakan bagi kamu katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Mari menyatakan bagi kita, yakni bagi kamu ayyuhal ahlal kitab, kebanyakan daripada perkara yang kamu itu tutup. Muskilahnya orang-orang ahlul kitab ini, dia kebanyakan menutupkan cahaya kebenaran, menutupkan ilmu pengetahuan, tak mau nak bukanya. Kerana di dalam hatinya ada sifat dendam dan dengki. Tak lain tak bukan kalaulah kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah bertalian daripada talian Nabi Ismail alaihi salam. Ahlul kitab dengan cara seluruhnya dia itu daripada talian Nabi Ishaq alaihi salam. Dua-dua nabi ini adalah nabi kita belaka. Umat Islam tidak jadi muskilah dengan Nabi Ishaq ataupun Nabi Ismail. Kedua-dua kita iktiraf, mengaku. Akan tetapi ahlul kitab dia berdendam dengan nabi kita, tak lain tak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala nak cuba tengok. Kata dia ni mau sungguh hendak nak beriman dengan nabi, beriman dengan Allah, mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendak. Kalau dia nak beriman dengan Allah, beriman dengan nabi, mengikut hawa nafsu dia. Dia berasa gembira. Tak kala dirayatkan, dicerita, dikhabar di dalam kitab-kitab mereka, kata Nabi akhir zaman akan datang kepada ini dunia. Tapi Allah Ta'ala ibtilakan mereka dengan datangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada talian Nabi Ismail, ibu iaitu anak bagi Siti Hajar, bukan daripada talian Bani Israel yang datang daripada jalanan Ishaq, ibunya Sarah. Disitulah mereka itu tutupnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka yang telah sebut akan peristiwaan ini dan sifat-sifat Nabi kita dengan cara jelas. Mereka itu mengetahui, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya sifat Nabi, kelakuan Nabi, mereka tahu sebagaimana mereka itu mengetahui anak-anak mereka. Memanglah katanya mufassirun, mereka lebih kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak dia lagi. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana dia itu jelas sangat apa yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam kitab-kitab mereka. Apabila mereka itu tak mau nak khabarkan akan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam kitab-kitab mereka, Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan ini kebenaran kepada mereka itu sendiri. Pengajaran yang kita dapat daripada
perkara tersebut, iaitu bukanlah setiap-tiap mereka yang mengetahuikan kebenaran, mereka itu nak mengkhabarkan kebenaran di atas lidah mereka. Walaupun hati mereka itu mengetahui kebenaran 100%, akan tetapi mereka tak mau nak rayak, nak khabar kebenaran itu dengan lidah mereka, kerana ada sebab-sebab yang tertutup. Sebab yang besar sekali, hasadan bainahum, berdengki di antara satu sama lain. Berdengkinya dengan jalanan yang Allah Subhanahu wa taala memiliskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada talian Arabi, bukan talian Bani Israel. Semua tadi itu punca mari daripada hati yang tak reda terhadap pemberian, pembagi yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah taala menerangkan supaya Nabi tadi itu datang kepada ini dunia, yubayyinu lakum, menyatakan bagi mereka itu ahlul kitab supaya nak mengingati kata cara yang kamu itu dok main dok buat, ini Allah Subhanahu wa taala tak reda. Dengan sebab itu tentera Allah Subhanahu wa taala bukan satu. Kalaulah kamu itu tak mau nak menerangkan kebenaran, Allah taala ya utuskan manusia yang lain, orang yang lain di kalangan hamba Tuhan menerangkan kebenaran kepada umat manusia. Yubayyinu lakum mimma kuntum, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum. Kebanyakan, banyak mereka itu susuk dan mensembunyikan ajaran kebenaran di atas lidah-lidah mereka. Mimma kuntum tukhfuna minal kitab, daripada perkara yang kamu itu ayuha ahlul kitab susuk, tak mau nak rayak daripada keterangan yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Ayat ni jelas. Punca muskilah di atas dunia ini, terutama sama-sama orang Islam, orang yang beriman kepada ajaran Islam, beriman kepada Allah, muskilah khilaf di antara satu sama lain, kerana kebanyakan daripada mereka yang adanya kebolehan di dalam masalah kitab, boleh baca kitab, boleh syarah kitab dan sebagainya, tetapi tak mau hendak khabar dan rayak cerita dengan cara jelasnya apakah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam kitab-kitab yang mereka itu baca. Banyak supa ini ni peristiwaatullah, qadiyah-qadiyatullah, isyutullah, bukan yang lain. Dengan sebab itu kita ni dapat banyak daripada pengajaran ibrah melalui kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma berhajat pada kita itu bertadabbur, kita pakak fikir dan kita pakak renung, kaji dengan cara mendalami, gunanya akal fikiran dengan cara waras, insya-Allah sampai kepada matlamat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berinya akal fikiran kepada kita. Besar sekali nikmat lepas daripada nikmatul Islam wal iman dan as-sihah, Allah Ta'ala berikan akal fikiran kepada kita supaya kita boleh beza, buat beza dengan akal fikiran tersebut tadi itu, manakah yang benar, manakah yang tak benar, manakah yang Allah Subhanahu wa taala redha, manakah yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Kita kalau adalah akal fikiran tidak kita memikir dan kira hal tersebut, nescaya kita tadi itu tak lebih kurang daripada binatang ternakan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk khidmatkan kepada manusia. Kemudian wa ya'fu an katsir, wa ya'fu an katsir, Allah Subhanahu wa taala beri maaf banyak lagi daripada perkara-perkara yang mereka itu, Tuhan itu dengan Ghafur Rahim dia, Allah Subhanahu wa taala tak ambil wakil. Maka ayat seterusnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin,
Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Cahaya keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan bawa datang mari. Cahaya di sini katanya mufassirun yakni al-Islam. Semasa jahiliyah duduk di dalam kegelapan, tidak tahu kiri dan kanan, manusia tak tahu tujuan. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia daripada tiada kepada ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala bawa datangnya Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marikan kepada kita supaya kata kita tadi itu boleh menerimakan ajaran Islam. Islam ini agama yang dibawakan oleh Adam alaihi salam. Agama yang dibawakan oleh segala-gala rasul, segala-gala nabi, segala-gala as-salihun semenjak belum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia. Islam adalah agama Allah sebagaimana maklum bagi setiap mereka yang beriman, bagi setiap mereka yang ada kitab as-samawiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kata al-Islam adalah agama Allah. Sebagaimana kita telah dengar sama-sama, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama mana cara pakai hidup, peraturan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mau ajaran lain daripada Islam, Allah Subhanahu wa taala tak menerima sama sekali cara pakai hidup semasa dia hidup dunia sementara ini, dan dia tadi itu akan termasuk di dalam golongan orang yang rugi di hari akhirat kelak, yang kekal abadi, tidak ada mati di sana. Dengan sebab itu, qad ja'akum minallahi nurun, daripada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, membawakan Islam melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Islam yang kita dah bawa sekarang ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebesar-besar nikmat. Wa kitabun mubin. Bukan sekadar bawa datang al-Islam sebagai cara nak pakai hidup, bahkan ada di sana kitabun mubin. Kitabun mubin ittifaq, bersebulak suara para al-mufassirun katanya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran dengan kitabun mubin, kitab yang nyata. Ambil di Bismillahirrahmanirrahim hingga minal jinnati wan nas, itulah ajaran hidup, itulah cara kita nak pakai hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Dinamakan kitabun mubin kerana kitab Allah ambil di awal hingga akhir, tidak ada perkara yang manusia itu tak boleh nak faham. Tidak ada perkara yang manusia itu tak boleh nak beramal. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang terang dan nyata. Harap-harap kamu itu wahai manusia boleh memahami dan faham apa yang Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan di dalam kitabnya. Tiap-tiap hukuman, keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak ada keberatan apa-apa sekalipun di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam urusan agama kita ini perkara yang jadi susah payah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala tak ada kehendak kesusahan di atas kita, dan Tuhan tak membebankan hukuman dia terhadap kita dengan cara yang kita itu tak kuasa nak memikulkan perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah taala bebankan kepada kita ni malaikat perkara
yang kita tadi itu boleh pikulkan. Tak jadi susah, tak jadi payah. Dengan sebab itu, dakwaan setengah daripada manusia kata kitab Allah Subhanahu wa taala ini sukar, payah, kita nak faham dan sebagainya, itu bukan perkara yang benar. Tak boleh kita nak pakai hukuman Allah, itu bukan perkara yang benar. Muskilahnya manusia yang ada hari ini ni, iaitu mereka tak belajar Islam daripada orang Islam, daripada alim ulama al-Islam, daripada orang berpakaran dengan ilmu Islam, kemudian mereka itu tuduh kata Islam itu payah dan susah. Adakah mustahak perkara-perkara ini yang mereka itu bercakap dan sebagainya? Mereka tahu dengan jelas dan nyata, kalaulah kita itu menerimakan kebenaran ataupun menerimakan ilmu pengetahuan daripada orang yang bukan ahli, nescaya benda tadi itu kita tak kuasa nak mengambilkan ilmu tadi itu dengan 100%. Dunia mereka boleh kira dengan perkara tersebut. Nak serahnya anak-anak mereka kepada sekolah mana-mana, mereka itu buatnya kesimpulan dulu, kira dulu, kata anak kita nak hasil apakah daripada dia mengaji harian dan sebagainya. Tetapi cara memikir, terkadang orang nisbah diri kepada Islam, dia kata Islam itu susah, payah dan sebagainya, tak semasa, dan jadi perkara itu jadi bebanan di atas kita, kerana mereka itu terima Islam, pahaman Islam bukan daripada orang Islam, terima daripada orientalis, mustasyrikun dan sebagainya. Itulah membawa kepada gambaran Islam, hukuman Islam dicemarkan, dihuduhkan dengan lidah-lidah orang yang nisbahkan diri kepada Islam, sedangkan dia jauh sangat daripada pahaman Islam yang sebenar. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beri amaran, berinya tanbih, peringatan, kata idza wussida al-amanatu ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalaulah kita serahkan urusan kepada orang yang bukan ahli, tunggulah Nabi kata perkara itu akan jadi binasa dan jadi punah dan jadi selerak dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil pengajaran, ambil tanbih, peringatan daripada ajaran Allah, biarkah benar. Dan Allah Ta'ala kata lagi, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidayahkan seseorang itu dengan kitabun mubin, dengan kitab Allah Ta'ala yang terang, yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ikut keredaan Tuhan tadi itu kepada jalanan yang lurus. Subulas salam, katanya ahli tafsir, yakni darus salam, iaitu syurga Allah. Syurga Allah ni makna kemuliaan, kebahagiaan. Belum daripada nak sampai pada syurga, duduk di dalam dunia pun dapat juga kebahagiaan. Itulah matlamat ya Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia dan bawa datang kepada kita serta Nabi, iaitu Al-Quranul Karim. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Taala mengeluarkan manusia tadi itu daripada kegelapan jahiliyah. Gelap jahiliyah ni akal fikiran pegelap, cara nak pakai hidup pegelap, pegangan iman pun, pegangan dalam pegelap, maka manusia itu akan duduk di dalam zulumat. Zulumat di sini walaupun maknawi, tetapi kalau kita tengok hissi, perkara yang berlaku sungguh ayyamil jahiliyah, pada hari jahiliyah masa dulu, sangat dahsyat mereka itu gunanya hidup mereka. Makan hak sesama manusia, tipu menipu, bunuh membunuh, darah manusia lebih murah daripada darah binatang lagi. Alangkah cara pakai hidup umpama itu belum daripada kedatangan Nabi kita itu, kita sebagai manusia itu reda? Memang kita tak reda perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu ajaran Allah ni nak memuliakan kita, bukan nak menghinakan kita.
terutama orang-orang perempuan, orang-orang saudari kita ni kena faham jadi molek. Terkadang orang kita faham kata ajaran Islam ni nak menyusahkan orang perempuan, nak menyusahkan wanita kita. Ini bukan. Dalam Al-Quranul Karim tak ada perkara-perkara tersebut. Bahkan dia nak memuliakan kita. Zaman dulu orang perempuan tak boleh nak makan miras, harta daripada suami dia, menepati orang yang lekeh sekali-kali. Tetapi hari ini kenapakah setengah daripada orang yang beriman di kalangan wanita kita dakwa kata kita ni tak ada hak dalam agama. Hak miras, masalah harta benda tak ada hak. Hak sakut paut dengan suami dan sebagainya tak ada hak. Kenapa orang perempuan kena menikah satunya saja, orang lelaki boleh 4, tak sama, tak musawah. Banyak daripada dakwaan-dakwaan yang kita sendiri tak faham. Sebenarnya dalam Al-Quran ni beri hak kepada orang perempuan ni banyak sekali. Sehingga ada surah bagi orang perempuan ni, surah An-Nisa, 180 ayat lebih. Sakut paut dengan kamu ayatuhal mar'ah, orang perempuan. Tuhan mulia. Ada lagi surah An-Nisa As-Sughra, surah At-Talaq. Tidak ada dalam Islam tadi itu perkara-perkara yang kita itu dok khayal. Bukan orang mari hari ni lah. Orang mari hari ni alhamdulillah faham molek dah. Tetapi banyak lagi daripada orang-orang perempuan dok dakwa kata gano kita boleh harta sikit, sebahagian saja, orang lelaki boleh 2, kita kena sama dan sebagainya. Hendaklah kamu belajar daripada ajaran Tuhan. Hak Tuhan nak buat tu lagu mana? Bagaimana kita nak dapat pahaman? Pasti kita kena tafaqquh fid din. Beri masa kepada diri kita untuk kita memahami perkara tersebut. Maka Islam tadi itu bawa datang mari untuk mengeluarkan manusia daripada az-zulumat ila nur, dari kepada cahaya. Wa yahdihim, dan Tuhan hidayah mereka itu ila siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratul mustaqim makna jalan yang dijalankan oleh para nabi, para rasul, as-salihun, as-syuhada dan sebagainya. Siratul mustaqim ni barang siapa duduk di atasnya, nescaya dia akan dapat kebahagiaan di dalam dunia sebelum daripada dia nak berjaya dan selamat daripada api neraka pada hari akhirat nanti lagi. Itulah kita sebagai umat al-Islam yang Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari bawa perkara tersebut. Nabi kita alaihi salatu wassalam maklum bagi setiap orang Islam, kata dia beranak pada tahun Amil Fil, tahun gajah. Tahun Abrahah mari datang kepada Makkah Al-Mukarramah untuk membinasakan Ka'bah Al-Musharrafah. Apakah ibrah, pengajaran yang kita dapat daripada peristiwaan ini? Allah Subhanahu wa taala berlakukan peristiwaan ini untuk kita sebagai manusia itu fikir, dan dapatnya daripada kita fikir itu ajaran untuk kita nak pakai di dalam hidup kita. Masa dulu Ka'bah Al-Musharrafah, walaupun belum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tadi itu ditakzimkan, dimuliakan. Walaupun masa jahiliyah, Ka'bah tadi itu dimuliakan, ditawaf, dibuatkan amal ibadat yang berbagai-bagai di sekelilingi Ka'bah. Sehingga musyrikun ayyamil jahiliyah, masa jahiliyah, kalaulah ada rusak ke apa-apa di Ka'bah, dia akan kumpul duit yang suci, wang yang suci, untuk menyempurnakan apa yang rusak di sekelilingi Kaabah ataupun di Kaabah itu sendiri. Mereka itu muliakan Ka'bah Al-Musharrafah. Setiap daripada manusia ni berasa nak tengok Ka'bah Al-Musharrafah. Dan manusia itu datang min kulli fajjin amiq,
semua daripada seluruh dunia nak tengoknya Ka'batul Musyarrafah. Lalu Ka'batul Musyarrafah ni Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam alaihissalam lagi sebagai ada dalam sejarah, dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama sejarah yang kata siapakah mula-mula bina Ka'batul Musyarrafah. Walaupun tanah haram di Makkahul Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengharamkan, tak seperti haram Madani di Madinah, tanah haram juga, tapi itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara ringkasnya, Kaabah itu dimuliai oleh manusia seluruhnya. Apabila dimuliai, nikmat itu banyak, dengannya perkara tadi itu kepada kepada Abrahah. Abrahah yang ada di Yaman masa itu. Dia ni ghaliklah. Orang kita ni kalulah Tuhan pangkat tinggi, dia berasa nak tinggi lagi. Berasa kata hak dia duduk tadi itu tak memadai bagi dia. Dia nak tinggi lagi. Dia kata nak buat lagu mana? Dia kata nak tempat kita ni maju sebagaimana maju di Makkahul Mukarramah. Nak orang tadi itu datang kepada kita ni nak buat macam mana? Ya dua ya, di antara dua perkara. Wa emo yang nak buat tepat dia, satu, mikir dulu nak buat tepat dia tu pun, nak buat tepat bina dia nak orang datang, ya bukan mudah juga. Bukannya perkara yang kita khayal-khayal kemudian dia dapat dengan cara derah dan sebagainya. Tidak. Dia kata mikir hak ning tak boleh lagi. Mikir kali yang kedua, dia kata kita kena peracur dulu Ka'batul Musyarrafah, kita wear tubik pada situ, kita bawa datang orang mai sini boleh. Dengan sebab itu pikiran dia mikir tadi itu, dia nak melaksana. Bawanya beberapa tentera pergi kepada Makkahul Mukarramah untuk nak peracurkan Ka'batul Musyarrafah. Satu riwayat mai gitu, satu riwayat kata dia nak ambilnya Kaabah tadi itu mari tak tepat dia. Allahu Akbar. Pemikiran seseorang manusia ni Tuhan beri mikir berilah. Tapi kalau dia mikir tak kena, nescaya makan dirinya sendiri. Binasa dirinya sendiri. Berjumpa dengan orang yang jaga Ka'batul Musyarrafah, katanya dalam ahli sirah Abdul Muttalib, nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Kaabah tu biar dia jaga dia. Dia kata Abdul Muttalib kata ada Tuhan dia, Rabbun yahmiha, dia kata. Ada Tuhan dia jagakan dia, tak sabar saya. Aku ni orang kerja, orang nanti tengok suasana gitu ya, tapi Tuhan dia jaga sendiri. Dia kata aku ni mari untuk nak peracurlah Kaabah ni dan sebagainya, aku ni raja dan sebagainya. Lalu dia kata tak ada apa, boleh masuk tengok lagu mana. Disitulah peristiwaan ya Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan kepada mata manusia, nak tengok kata kekuasaan Allah Taala, walaupun dia tu perkara yang gaib, tapi kesan dia, bala tentera dia, tidak siapa dia mengetahui banyak mana Allah Subhanahu wa taala itu boleh mengutuskan, ataupun dia tadi itu dia nak buat lagu mana pun boleh dengan tentera dia. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak siapa boleh mengetahui tentera Allah tu banyak mana, malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Di situlah kita senantiasa dengar suratul fil, surah gajah, yang dia itu bawa gajah mari ni. Kalau kita kembali klik kepada kitab Hayatul Hayawan bagi Ad-Dumairi, gajah ni salah satu daripada binatang yang kuat. Nak buat kerja benda hak besar pasti kena ada kekuatan. Nak gunanya binatang hak kuat kena guna gajah. Walaupun dalam hutan tu singa lah sebagai raja,
Tetapi gajah ni kalau nak adu dengan kekuatan yang lain, dia yang kuat sekali. Kenapa Tuhan sebut suratul fil? Kerana nak royak kepada kita kata semua perkara yang kita nak kerja, walaupun kita nak ambil dia tadi itu daripada binatang sekalipun, kena ambil hak kuat. Kuat tadi bukan kuat sekadar gi dengan cara tidak adanya sistem. Tidak. Gajah yang dibawakan oleh raja Yaman pada zaman itu ditarbiah dengan cara molek. Dia faham cara yang diroyakkan oleh gemala dia dan sebagainya. Lalu gajah ni dia buat kerja sebagaimana tuan dia, gemala dia suruh. Dia nak buat begitu dan begini. Ibrah yang kita dapat daripada pengajaran di sini, nak faham kata kekuatan tadi itu walaupun daripada binatang pun kena ambil hak ada kekuatan. Apatah lagi daripada manusia. Kita nak buat kerja benda besar ni, kita nak ambil orang dhaif tak boleh. Tak boleh kita nak ambil orang tak kuasa, orang yang tidak ada kebolehan, tak boleh. Dengan sebab itulah Abi Dzar Al-Ghifari satu kali dia minta pekerjaan yang pangkat tinggi, kerjaan pangkat tinggi lah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, wahai Abu Dzar, annaka dhaif, sesungguhnya mung ni orang yang lemah, tak erat, tak ambillah hak, ambillah sekadar kuasa yang mung tadi itu, kuasa nak buat, kuasa nak kerja. Jangan sama sekali ambil pekerjaan yang kita tak kuasa. Ibrah yang kita dapat daripada ini dengan cara ringkas, iaitu setelah daripada dia nak buat kerja mengikut arahan Tuhan dia, Allah Subhanahu wa taala utuskan tayral ababil daripada langit untuk peracurkan, untuk membinasakan tentera Abrahah dan sebagainya. Nak nampak kata kekuatan Allah Subhanahu wa taala, siapa dia nak cenggah kekuatan Tuhan, maka mari sediakan. Daripada mana pihak pun manusia dia rancang dengan cara molek untuk memperacurkan, membinasakan Ka'batul Musyarrafah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tak izin. Kita kena faham sistem dalam dunia ini. Kamu nak kira lagu mana, kira wahai manusia. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Buatlah rancangan macam mana pun wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala akan rancang balik sebagai balasan untuk kita tadi mengetahui kata kita sebagai manusia tidak kuasa mutlak di tangan kita. Maka tahun itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kepada ini dunia. Hendak menceritakan kepada kita, boleh kita mengambil pengajaran kata depan daripada Nabi, hadapan daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ada perkara-perkara yang nak berlaku masa Nabi kita dakwah tadi itu, perkara-perkara yang nak menghalangkan Nabi daripada kebenaran. Memang Nabi tadi itu dapatnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat amanah daripada Allah Subhanahu wa taala buat kerja dengan sungguh. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan capak dan berikan kepada engkau ya Rasulullah perkara yang berat. Perkataan yang berat di situ mana kata ajaran yang Nabi kita kena pikulkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena buat kerja. Dan apabila Nabi kita nak buat kerja, pastilah kena adanya perkara-perkara yang jadi sebab-sebab Nabi kita kena sabar untuk nak buat kerja perkara yang besar ni, pasti kena sabar. Satu lagi peristiwa tadi kita nak lepaskan dia, dan satu lagi pengajaran yang kita dapat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah daripada nasab yang mulia. Nasab dia ni mana baka dia lah, nasab dia itu nasab yang mulia. Kita nak buat kerja perkara yang besar, pastilah
kena ada juga nasab tadi itu sebagai asas untuk kita nak buat kerja perkara-perkara yang besar. Kalaulah kita orang tak mulia, kita orang tak adanya muka dalam masyarakat, nasab kita kurang. Dengan sebab itu, nasab ini diiktibar, dibuat kira di dalam agama kita. Jangan sama sekali kita melepaskan diri kita ikutlah nasab mana-mana pun tak. Akal fikiran kita, lidah yang fasih kita, kepintaran kita, sifat keberanian kita, mauqif yang tetap kita, dia sakut paut dengan nasab seseorang. Kalaulah nasab bagus dan molek, insya-Allah dia tadi itu akan boleh buat kerja dalam agama kita ni dengan cara jelas. Dengan sebab itu, kita jangan buat mudahlah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok bakar dia, nasab dia, daripada diri dia sehingga tarik kepada Kinanah dan sebagainya, sampaikan kepada Nabi kita Ismail. Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Semua tadi itu mulia. Balik ibu dia Aminah pun akhir sekali nasab sampai kepada Kinanah dan sebagainya juga. Dua-dua ini adalah mulia belaka. Balik mak pun mulia, balik ayah dia pun mulia. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, kita dapat daripada pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak kita faham kata masalah ni kita tak boleh nak buat main-main. Masalah ni kita tak boleh kita nak memudah-mudahkan. Supaya kata kita tadi itu nak kerja agama, pastilah kita kena ada asas yang gagah, ada asas yang kuat, supaya kata kita boleh menerangkan kebenaran melalui lidah kita dengan cara bagusnya. Dan sebagai terakhirlah, kita nak ambil satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada ibrah, pengajaran yang kita dapat daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia ni, sebagaimana ayat yang ada di dalam surah At-Taubah 128, Allah Subhanahu wa taala telah firman, laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu ayuhan nas, arabiyihim wa a'jamiyihim, orang Arab ataupun orang bukan bangsa Arab. A'jami masuklah kita Melayu dan sebagainya. Qad ja'akum, laqad ja'akum, sesungguhnya datang kepada kamu rasulun. Rasul. Rasul ni apa pengertian rasul? Yakni seorang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu pegang surat kiriman, risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu rasul. Rasul kerja dia serukan manusia kepada agama Allah, dan wajib di atas dia mempertahankan agama Allah apabila dihalangkan oleh mana-mana pihak. Itu rasul. Adapun nabi, dia pegang risalah, dia pegang juga ajaran Allah. Dia beramal dengan diri dia, dan dia tadi itu mengajak manusia. Apabila dihalang, tak wajib di atas dia mempertahankan agama Allah dengan cara angkatnya jihad dan sebagainya. Itu Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada diri kamu. Apa makna diri kamu? Katanya manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku tadi ini manusia seperti kamu. Itu makna kata min anfusikum. Diperanok mari Nabi kita. Nabi kita daripada tanah. Nabi kita jenisnya manusia. Bukan Nabi kita daripada cahaya. Bukan Nabi kita daripada api. Itu bukan. Nabi kita daripada tanah. Sebab itulah apabila dia itu wafat, dikembamikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tanah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang meninggal dunia, bukannya duduk sekali dengan manusia, tidak. Itu adalah pegangan yang
yang tak benar. Kata Nabi kita ni senantiasa ada lagi atas muka bumi ini. Kita boleh berjumpa dengan Nabi dengan cara yaqazah dan sebagainya. Itu bukan. Nabi kita telah wafat. Sekarang ini dia duduk di dalam alam barzakhiyah dengan nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi tadi itu dia berasa susah. Kalaulah kita sebagai manusia yang beriman dengan dia itu ada sifat kesusahan, Nabi tak mau, tak reda nak kita itu susah. Sebab itulah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia, tak lain tak bukan nak bawanya ajaran supaya manusia itu lepas daripada seksaan hidup, lepas daripada kesusahan, lepas daripada kepayahan. Tak maunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bui kita tadi itu duduk di dalam keadaan tersebut. Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu sangat lomba, sangat gembira kalau kita itu memeluk agama Islam dengan cara molek. Itulah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada ini dunia. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat siaplah terhadap orang mukminin dan kasih sayang terhadap orang-orang yang mukminin. Dengan sebab itu Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tak ada sebut dengan cara jelas. Tetapi Tuhan sebut pengajaran daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini dunia. Kenapa? Tak ada royak dengan cara detail. Kata hari mana Nabi kita itu datang pada ini dunia. Seumpama hari kewafatan ijma' ulama kata Nabi wafat hari mana, nanti kita dengarlah samahatul mufti kita bagaimana dia beri keterangan di situ. Hari kelahiran Nabi memang hari Isnin. Khilaf bulan, khilaf hari, khilaf tarikh dan sebagainya. Tak serupa dengan ibrah kedatangan Nabi, ajaran Nabi, tak serupa dengan ajaran Nabi. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan umpama itu? Allah Ta'ala menjadi umpama itu seumpama wujudullah. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut tak dalam Quran kata Allahu mawjud. Allah Ta'ala itu ada. Dengan cara jelas-jelas gitu? Tak ada. Mari qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah Ta'ala itu tunggal. Allah Ta'ala tempat tumpu dan sebagainya. Kenapa tidak sebut wujud? Supaya juga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tak jelaskan di dalam hadis, tak jelaskan di dalam Al-Quran dengan cara jelas-jelas? Karena perkara ini jawapan satunya sahaja, perkara badihi, perkara fitrah. Tak berhajat kita kecek dengan cara banyak. Cuma kita nak cakap apa dia? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kepada ini dunia. Hak tu yang utama kita sebagai orang yang beriman kena menghayati perkara-perkara tersebut. Dengan sebab itu sebagai ayat terakhir, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalaulah kamu itu dakwah, kata kamu itu kasih kepada Allah dan ajarannya, maka hendaklah kamu ikuti akan daku. Fattabi'uni, ikuti akan daku. Makna apa ikut? Makna kita berhenti diri kita, nanti dengar izinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah pegangan, masalah amal ibadah, masalah cara kita nak pakai hidup harian. Tengok Nabi kita nak arah ke kanan ke depan ke atas ke macam mana, pasti dengar daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita merengka dengan akal fikiran kita akan ajaran-ajaran yang kita berasa kata benda itu baik. Tidak sama sekali. Sebab itulah Imam Malik rahimahullahu ta'ala dia kata, man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa sangka kata ada dalam Islam ni rengkaan yang baik, nisbah pada agama, maka orang umpama ning-ning, dia sangka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianati risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai imam? Lianna Allah tabaraka wa taala yaqul
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena Allah Ta'ala menyempurnakan, menikmati akan agama Islam, tidak berhajat pada kurang, tidak hajat pada tambah. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.